Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Hafizah binti Ngatman. Kini sedang bertugas di Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Negeri Melaka. Pada hari ini saya akan membentangkan kajian saya yang bertajuk Towards Ethical Public Procurement, a Case Study of Education Public Agency. Baik, sebelum itu saya kongsikan dahulu penyataan masalah untuk kajian saya ini. Yang pertama, Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) pada tahun 2016 telah melaporkan bahawa perolehan kerajaan adalah aktiviti kerajaan yang paling terdedah kepada korupsi. Yang kedua, mantan Ketua Audit Negara menganggarkan sehingga 30% daripada jumlah keseluruhan projek kerajaan Malaysia mengalami kerugian akibat daripada korupsi. Dan yang ketiga, Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia pada tahun 2019 melaporkan bahawa 46.3% daripada 4,860 individu yang ditahan sepanjang tahun 2014 sehingga 2019 adalah penjawat awam yang melaksanakan perolehan kerajaan. Ketiga-tiga penyataan masalah ini membuktikan bahawa polisi dan proses perolehan kerajaan sedia ada tidak menjamin tahap transparansi perolehan kerajaan. Kita sedia maklum bahawa perolehan kerajaan dijalankan secara atas talian melalui sistem e-perolehan, yang mana kita tahu objektif utamanya adalah untuk membendung aktiviti korupsi dan seterusnya meningkatkan tahap transparansi perolehan kerajaan. Namun begitu, mengapa masalah ini masih berlaku? Oleh kerana itu, kajian ini memfokuskan kepada dua objektif utama. Yang pertama, untuk mengenal pasti apakah faktor-faktor yang menyumbang ataupun mendorong kepada perilaku tidak beretika di dalam perolehan kerajaan. Dan objektif yang kedua, untuk mengenal pasti aktiviti perolehan kerajaan yang manakah yang paling berisiko untuk terdedah kepada perilaku tidak beretika. Kajian ini memfokuskan kepada satu kategori perolehan sahaja, dan saya percaya hasil dapatan kajian ini nanti akan menyumbang kepada kajian-kajian pada masa akan datang. Saya juga percaya bahawa kajian ini boleh menyumbang kepada perkembangan teori sama ada dalam konteks yang sama ataupun konteks yang berbeza, dan mampu membantu pembuat dasar ataupun pelaksana untuk menambah baik polisi sedia ada ataupun merangka dan membangunkan polisi yang bersesuaian dengan perubahan arus semasa. Secara keseluruhan, saya yakin dapatan kajian ini boleh menyumbang kepada perolehan kerajaan yang efektif dan berkesan. Kajian ini mengadaptasi Fraud Diamond Theory yang dibangunkan oleh Wolf dan Hermansen pada tahun 2004 dan juga skor model yang dibangunkan oleh Vosinas pada tahun 2019. Mengapa dua teori ini dipilih? Ini adalah kerana Fraud Diamond Theory adalah teori yang sering kali dijadikan rujukan oleh pengkaji-pengkaji dalam tajuk korupsi. Manakala teori skor model pula dipilih kerana ia adalah teori terkini yang dibangunkan iaitu pada tahun 2019 dan ia relevan untuk dijadikan sebagai rujukan pada masa kini. Baik, Fraud Diamond Theory terdiri daripada 4 elemen iaitu perceived pressure, opportunity, rationalization dan capability. Perceived pressure adalah tekanan yang diterima oleh pegawai yang melaksanakan perolehan kerajaan. Rustiarini mengkategorikan perceived pressure kepada 3 kategori iaitu occupational pressure, economic pressure dan juga social pressure. Manakala opportunity adalah peluang yang dilihat oleh pegawai yang melaksanakan perolehan kerajaan akibat daripada kelompongan polisi dan juga proses perolehan kerajaan itu sendiri. Manakala capability merujuk kepada Wolf dan Hermansen, ia adalah kebolehan ataupun fungsi ataupun peranan yang dipegang oleh pegawai yang melaksanakan perolehan kerajaan, yang mana ia tidak ada pada mana-mana pegawai yang lain. Manakala rationalization pula merujuk kepada Klonowski, ia adalah pemikiran yang ada pada pegawai yang melaksanakan perolehan kerajaan dan berhasrat untuk membuat perilaku tidak beretika. Ia adalah pemikiran untuk menghalalkan perilaku tersebut.
Seterusnya, ego merujuk kepada Vosinas. Ia adalah satu perasaan yang kuat yang mendorong pegawai tersebut ke arah perilaku tidak beretika. Dan akhir sekali, collusion merujuk kepada Vosinas. Perilaku tidak beretika ini akan menjadi lebih mudah apabila ia dilakukan secara berkumpulan, kerana kebarangkalian ia untuk diketahui akan menjadi lebih tipis. Kajian ini melibatkan 13 responden pada satu agensi yang melaksanakan perolehan kerajaan secara atas talian, iaitu sistem e-perolehan. Temu bual secara bersemuka dijalankan dan identiti agensi dan juga responden adalah dirahsiakan. Baik, di paparan adalah dapatan kajian daripada 6 faktor yang dijadikan sebagai panduan di dalam kajian ini. 4 daripada teori fraud diamond teori adalah terbukti. Yang pertama, perceived pressure, occupational pressure dan juga economic pressure didapati wujud dalam kalangan pegawai yang melaksanakan perolehan kerajaan. Seterusnya, kelemahan dalam kawalan dalaman serta kekurangan penguatkuasaan audit membuka ruang kepada pegawai yang melaksanakan perolehan kerajaan untuk melakukan perilaku tidak beretika. Yang ketiga, di bawah capability, pegawai yang melaksanakan perolehan kerajaan mempunyai peranan tertentu di dalam sistem perolehan, yang mana peranan ini tidak dipegang oleh mana-mana pegawai yang lain. Oleh itu, kebolehan ataupun kapasiti pegawai itu membuka ruang kepada pegawai tersebut untuk membuat perilaku tidak beretika. Di bawah elemen collusion, didapati bahawa opportunity, capability dan collusion mempunyai hubungan yang sangat berkait rapat. Dan perkara ini sangat merisaukan apabila sekelompok pegawai yang melaksanakan perolehan kerajaan bersekongkol untuk melakukan perolehan secara tidak berintegriti. Selain 4 elemen ini, kajian ini berhasil menemui penemuan baharu, iaitu yang pertama, time constraint. Kajian ini mendapati bahawa kekurangan masa menjadi salah satu faktor yang mendorong kepada pegawai untuk membuat perilaku tidak beretika, seperti contoh sikap bias dan juga favoritism. Yang kedua, addiction. Kajian ini mendapati bahawa pegawai yang melakukan perkara tidak beretika cenderung untuk mengulanginya lagi dan mempunyai sifat ketagihan susulan daripada perilaku tidak beretika sebelum ini yang tidak tertangkap. Yang ketiga, religious faith. Baik, kajian ini mendapati bahawa responden percaya pegawai yang melakukan perolehan kerajaan dan mempunyai kepercayaan agama atau dalam erti kata lain, tahap keimanan yang tinggi, cenderung untuk kurang melakukan perilaku tidak beretika. Namun begitu, elemen ini didapati masih baru lagi dan mempunyai peluang yang sangat besar untuk kajian pada masa akan datang. Elemen religious faith ataupun pegangan kepada agama yang kuat ini adalah dapatan kajian yang telah dilakukan oleh SPRM sebelum ini. Paparan adalah ringkasan kepada faktor yang telah dijelaskan sebentar tadi. 4 faktor yang diadaptasi daripada fraud diamond theory dan score model berserta dengan 3 elemen penemuan baharu kini menjadi 7 faktor yang menyumbang kepada perilaku tidak beretika dalam perkhidmatan awam. Model ini dinamakan sebagai heptagon model. Seterusnya, kajian mendapati bahawa responden percaya bahawa aktiviti perolehan kerajaan yang paling berisiko adalah berlaku semasa jemputan iklan kepada para pembekal. Ini bermakna hanya pembekal yang telah disaring ataupun dipilih terlebih dahulu dijemput untuk menyertai perolehan kerajaan tersebut. Namun begitu, sebahagian daripada responden pula berpendapat aktiviti perolehan kerajaan yang paling berisiko adalah berlaku semasa pemilihan pembekal oleh panel pemutus. Panel pemilih yang tidak beretika dan mempunyai kepentingan peribadi cenderung untuk membuat keputusan tidak berlandaskan kepada kepentingan perkhidmatan awam. Dapatan kajian tersebut dizahirkan melalui gambar rajah seperti di paparan.
Paparan adalah keseluruhan dapatan hasil kajian ini. Ketujuh faktor iaitu perceived pressure, addiction, opportunity, capability, time constraint, religious faith dan juga collusion didapati adalah faktor yang menyumbang dan mendorong kepada perilaku tidak beretika dalam perkhidmatan awam. Dan ketujuh faktor ini didapati berisiko untuk wujud semasa jemputan iklan kepada pembekal dan juga semasa pemilihan kontraktor oleh panel pemutus. Kesimpulan yang boleh dibuat berdasarkan dapatan hasil kajian ini adalah pernyataan pertama dan kedua adalah seperti yang telah saya jelaskan sebelum ini. Perilaku tidak beretika dalam perolehan kerajaan boleh mengakibatkan kegagalan sistem pengurusan dan seterusnya menghancurkan sistem tadbir urus secara keseluruhan. Oleh itu, tindakan drastik dan efektif perlu diambil oleh agensi berikut. Yang pertama, SPA dan GPA dalam pengambilan serta latihan dan pembentukan penjawat awam beretika. Seterusnya, Kementerian Kewangan Malaysia untuk mengenal pasti ruang dan peluang yang boleh diambil oleh penjawat awam dan kontraktor yang tidak beretika dalam perolehan kerajaan. Pemimpin-pemimpin dalam perkhidmatan awam perlu menjadi contoh kepada pegawai yang berintegriti. Dan akhir sekali, SPRM perlu meletakkan usaha yang lebih lagi terhadap aktiviti pencegahan berbanding pemulihan dan penangkapan. Sekian, terima kasih.